Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Rusdan bin Hassan. Okey, hari ini kami nak present tentang aplikasi qawaid fiqhiyah dalam Qarar. Saya Warna Izzati binti Wan Musa F1031 sebagai pembentang pertama. Saya Nur Ezlin binti Muhammad Kamil F1065 sebagai pembentang kedua. Saya Nurul Rafida binti Satar Elais Amiruddin F1029 sebagai pembentang ketiga. Saya Nur Sofika binti Ngadi F1069 sebagai pembentang keempat. Saya Nur Aziza binti Muhammad Sufian F1047 sebagai pembentang yang kelima. Okey, yang pertama pengenalan. Definisi. Definisi Al-Qarar dalam bahasa Arab bermaksud Al-Kasru iaitu pertaruhan. Qarar adalah suatu akad atau jual beli yang mengandungi unsur penipuan, ketidakjelasan dan pertaruhan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Seterusnya, hukum jual beli qarar. Dalam syariat Islam, jual beli qarar adalah dilarang berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Naha Rasulullah SAW an ba'il hasati wa an ba'il qarar. Rasulullah SAW melarang jual beli al-habsyah dan jual beli al-qarar. Seterusnya, aplikasi qawaid fiqhiyah dalam qarar. Yang pertama, setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Kaedah ini bermaksud tiap-tiap perkara itu menurut kepada tujuannya atau setiap perkara diambil kira berdasarkan niatnya, bukan lafaz atau ucapannya. Oleh yang demikian, setiap amalan yang dilakukan mukallaf itu bergantung kepada niatnya. Untuk itu, mestilah menggunakan ucapan atau perkataan tertentu dalam urusan akad, supaya niat tersebut menjadi sah dan dikira dalam syarak. Berdasarkan kaedah ini, maka terbentuklah larangan syarak atau kaedah larangan membuat akad dengan tujuan yang bertentangan dengan ucapan dan sifat akad. Contohnya, akad yang berunsur atau bertujuan qarar oleh si penjual kerana semua itu bukanlah bertujuan atas dasar yang dikehendaki oleh syarak. Malah, ianya adalah bertentangan sama sekali dengan kehendak syarak. Maka akad tersebut adalah salah dan haram di sisi syarak. Okey, seterusnya saya pas kepada pembentang kedua. Aplikasi yang kedua adalah keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kaedah ini mengkehendaki umat Islam agar menolak perasaan syak dalam mengerjakan apa jua bentuk amal ibadah. Dalam bidang muamalat Islam contohnya, transaksi muamalat yang berdasarkan gharar adalah tidak diterima dalam Islam. Kaedah ini menjelaskan bahawa hukum yang berlandaskan keyakinan tidak akan terjejas dengan adanya keraguan. Ini kerana keraguan tidak akan menjejaskan status hukum yang telah ada pada sebelumnya. Melainkan terdapat pembuktian dalil yang jelas membatalkan hukum tersebut. Contohnya, situasi untuk kaedah fiqh ini adalah beli anak unta dalam kandungan ibunya, beli ikan di lautan dan beli buah dari pokok yang sedang berbunga. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang ketiga. Okey, kaedah yang ketiga adalah kesukaran membawa kemudahan. Kaedah ini secara umumnya bermaksud hukum hakam yang mendatangkan kesukaran untuk dilaksanakan oleh mukallaf akan diringankan cara pelaksanaannya oleh syarak. Namun demikian, ia bererti semua kesukaran keringanan tetapi diberi keringanan yang kecil atau gharar yasir adalah yang paling sesuai untuk aplikasi qawaid fiqhiyah ini. Gharar yasir bermaksud gharar yang diberi kelonggaran dan boleh dimaafkan dan membatalkan trade. Ia seimbangnya sukar untuk dielakkan dalam beberapa situasi. Sebagai contoh, membeli buah yang tertutup seperti buah durian, buah delima, buah pala dan buah badam. Situasi ini tidak dapat dihindarkan tetapi ia tidak memudaratkan kepada masyarakat. Seterusnya adalah kaedah yang keempat iaitu kemudaratan hendaklah dihilangkan.
Kaedah yang keempat, kemudaratan hendaklah dihilangkan. Kaedah ini memberi pengertian bahawa sebarang bentuk kemudaratan seperti kesakitan, ancaman, kesukaran atau kerugian wajib dihilangkan dan dihapuskan sama ada terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Contohnya, bai makdum iaitu pembelian sesuatu yang belum wujud. Ada pendapat yang mengatakan bai makdum tidak diharuskan adalah tidak benar kerana tidak terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat sahabat yang menyatakan bai makdum tidak diharuskan. Tetapi yang ada ialah hadis yang menyatakan larangan ke atas beberapa jenis jual beli dan barangan tertentu yang sifatnya tidak wujud. Oleh itu, tegahan terhadap jual beli larangan berkenaan bukan kerana tidak wujudnya atau wujudnya sesuatu barangan, tetapi tegahan tersebut adalah kerana wujudnya unsur gharar pada jual beli tersebut. Gharar tersebut adalah unsur tidak berupaya untuk menyerahkan barangan yang dijual sama ada barangan tersebut sememangnya wujud atau tidak wujud sama sekali. Contohnya, situasi seperti menjual binatang yang masih berkeliaran, walaupun binatang itu wujud tetapi si penjual tidak mampu menangkapnya lalu memberikannya kepada si pembeli, sedangkan ia merupakan kewajipan penjual sebaik sahaja sempurna akad jual beli. Larangan bai makdum bukan semata-mata kerana tidak wujudnya barangan ketika akad, tetapi kerana terdapat unsur gharar. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang kelima. Seterusnya ialah aplikasi yang terakhir iaitu adat sebagai sumber rujukan hukum. Kaedah ini membawa maksud bahawa sesuatu adat yang diiktirafkan oleh syariat Islam boleh diterima sebagai salah satu sumber hukum. Sebarang bentuk tradisi atau budaya yang baik dan menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat Islam adalah wajar diterima, pakai atau diteruskan. Ia tidak disingkirkan selagi mana ia tidak bercanggah atau bertentangan dengan nas syarak. Bai' urban adalah sesuai dengan aplikasi qawaid fiqhiyah kelima ini. Bai' urban merupakan wang pendahuluan yang dibayar oleh pembeli kepada penjual dalam sesuatu akad jual beli. Sekiranya jual beli diteruskan, maka wang pendahuluan ini akan menjadi sebahagian daripada wang harga pasaran. Jika tidak, maka wang tersebut dianggap sebagai hibah atau pemberian kepada pembeli kepada penjual. Konsep bai' urban diharuskan walaupun mempunyai gharar kerana penjual dan pembeli tidak mengetahui sama ada urus niaga tersebut jadi berlaku ataupun tidak. Ini kerana telah menjadi amalan masyarakat dalam berurus niaga, mereka membayar wang pendahuluan sebagai suatu bayaran supaya hak mereka tidak hilang dalam tempoh tertentu. Perkara ini tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip syariah kerana ia merupakan uruf sahih yang bermaksud adat tidak bertentangan dengan syarak untuk memastikan muamalat berjalan dengan lancar. Sebagai kesimpulan, kumpulan kami telah mengkaji tentang satu elemen yang mampu merosakkan akad dalam sesuatu perniagaan iaitu gharar. Objektifnya, kami mendapati perbincangan mengenai isu gharar di kalangan ulama hadis tidak hanya tertempuh kepada pendapat ulama hadis sahaja, bahkan perbincangan tersebut tidak terlepas daripada mendatangkan pendapat ulama fiqh daripada setiap mazhab yang masyhur iaitu mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan atau pendapat para sahabat seperti Ibnu Umar, juga pendapat tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab. Seterusnya, il-gharar dalam larangan jual beli merupakan ilah yang menepati syarat-syarat ilah yang disepakati oleh ulama. Harapan kami agar setiap masyarakat memastikan bahawa segala urusan yang dijalankan adalah jelas dan disepakati oleh mana-mana pihak yang berkontrak kerana gharar boleh berlaku pada mana-mana bahagian dalam urusan perniagaan. Penambahbaikan yang dapat dilakukan adalah dalam menjalankan sesuatu urusan bagi mengelakkan berlakunya isu yang berkaitan dengan ketidakpastian iaitu gharar. Setiap masyarakat perlu menitik beratkan tentang isu berkaitan gharar yang mungkin tanpa disedari berlaku dalam kehidupan seharian. Sebagai penghargaan, kita mampu meneruskan sesuatu urusan jual beli yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah supaya setiap perkara yang dilakukan akan direpotkan hari kelak. Sekaligus dapat melatih diri masyarakat untuk saling berlaku jujur dan adil dalam menguruskan sesuatu jual beli atau urusan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.